Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Salam sejahtera cikgu. Okey, semua dah makan ke? Belum. Okey, kesiannya belum makan. Tak apa, kalau awak semua bagi kerjasama hari ni, kita habis kelas awal, jadi awak semua boleh makan, boleh rehat, okey? Jadi sebelum kita mulakan topik yang seterusnya, kita nak belajar ni, kita main game dulu lah macam biasalah kan. Kita nak buat revision untuk topik yang sebelum ni kita belajar. Okay, semua nampak tak yang cikgu present ni? Nampak cikgu. Okay, good. Cikgu, silap subjek ni cikgu. Tak betul subjek ni. Antara yang berikut yang manakah merupakan tujuan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam Oh, okey organisasi? okey. Nombor satu. Ingat tak yang kita belajar minggu lepas? Memudahkan sistem operasi. Ada tak jawapan dia dekat sini? Okay, yang first ni membantu memudahkan sistem operasi. Betul cikgu. Okay, seterusnya. Memudahkan pekerja melayari internet untuk hiburan. Betul tak? Betul ke tak? Salah. 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 Membantu, ni dah kan tadi. Membantu memudahkan sistem operasi, menghasilkan produk yang menepati standard yang ditetapkan. Betul ke salah? Betul ke salah? Betul cikgu. Betul. Salah ke? Ya ke betul? Kita tengok sikit jawapan dia betul ke tak. Salah ke? Okay, jawapan dia salah. Okay, dia ada 8 kan? Okay, seterusnya kat bawah ni. Mempercepatkan sistem pengeluaran dan pengedaran. Betul ke salah? Betul. Okay, Betul cikgu. Meluaskan pasaran perniagaan. Betul ke salah? Betul cikgu. Betul. 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 Bagus. Ada lagi kan? Ada lagi. Okay. Memudahkan aktiviti kewangan dan perakanan. Betul ke salah? Salah. Betul. 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 Okay. Okay dah. Itu sahaja. Okay, jadi nampaknya awak semua ada yang dah kuasai, ada yang belum menguasai. Jadi cikgu nak awak buat ulang kaji lah kalau tak ingat tujuan penggunaan teknologi maklumat. Nanti cikgu bagi latihan, okey? Okay, kita masuk kepada topik yang seterusnya. Tak ada siapa ke kawan-kawan dia nak masuk lagi? Yowaimo ni siapa Cuba bagi tahu sikit siapa nama cikgu ke kadang? Tu Umairah cikgu. Umairah, okey. Aizat tak masuk ke? Lelaki seorang je, Alif Irfan. Tak apalah. Siapa yang masuk kelas cikgu setiap hari dapat anugerah. Best tak? Okey.
Okey, hari ni kita nak sambung lah bab 4.4, subtopik 4.4 penggunaan teknologi maklumat. Jadi sebelum cikgu nak mulakan kelas, cikgu nak ucapkan tahniah dekat murid-murid yang hantar latihan dan juga kehadiran penuh hari ni. Kita tepuk tangan sikit. Bagus. Jadi siapa yang nak nama dia dekat sini bolehlah minggu depan konsisten kehadiran dan juga latihan. Okay. Seterusnya ialah hari ni kita punya hasil pembelajaran ialah menghuraikan aplikasi teknologi maklumat dalam pengajaran. Nak masuk. Okay, siapa yang masuk hari ni? Yang baru masuk tadi tu, cikgu nak hari ni kita punya hasil pembelajaran menghuraikan aplikasi teknologi maklumat dalam pengajaran. Boleh buka muka surat berapa? Danisha, muka surat berapa? Buku teks? 204. Muka surat 204. Okey. Ni aplikasi teknologi maklumat dalam perniagaan. Antara kaedah yang boleh digunakan untuk mengaplikasikan maklumat dalam perniagaan adalah seperti berikut, iaitu e-pemasaran, e-dagangan, e-government, e-banking, penggunaan laman sosial dan juga penggunaan email. Cikgu akan terangkan satu-satu setiap kaedah yang digunakan, aplikasi yang digunakan dalam teknologi maklumat dalam sesebuah perniagaan. Yang pertama ialah e-pemasaran. E-pemasaran ni merupakan satu kaedah yang digunakan oleh perniagaan untuk memasarkan produk keluaran secara dalam talian. Kiranya dia nak mempromosikan perniagaan dia secara dalam talian. Kaedah ini memberikan kemudahan kepada pelanggan untuk mengetahui berkaitan dengan barang dan boleh membuat tempahan dengan segera. Contoh dia macam yang dekat sebelah ni. Contohnya dekat Facebook kan, sekarang ni ada Facebook Ads. Kiranya kadang-kadang awak buka Facebook, tiba-tiba dia ada macam, kalau awak tekan satu link tu dia bawa kepada satu laman web yang lain. Kalau dekat Instagram pula ada yang macam ni kan, awak tengok story Instagram, tiba-tiba dia ada keluar iklan yang macam ni, lepas tu dia kata swipe up. Kalau awak swipe nanti dia masuk dekat profile Instagram orang tu ataupun laman web orang tu. Betul tak? Pernah tak jadi macam ni? Pernah. Kalau awak buka macam sesuatu, kalau awak buka kat Google pun kadang-kadang ada iklan yang keluar. Kalau awak tekan link tu nanti dia bawa satu laman web. Itu dinamakan sebagai e-pemasaran. Dia mengiklankan produk dia dekat satu laman web ataupun laman sosial. Seterusnya ialah e-dagangan. E-dagangan ialah suatu sistem urus perniagaan yang berkaitan dengan tempahan, pembelian dan pembayaran dilakukan secara dalam talian. Penggunaan kaedah ini membolehkan perniagaan mendapat faedah dalam meningkatkan hasil jualan kerana memudahkan pekerja memenuhi kehendak pelanggan dengan segera dan seterusnya berterusan tanpa henti. Ini contoh-contoh e-dagangan seperti yang awak tengok kat sini, ada banyaklah. Ada daripada segi makanan, tiket untuk pelancongan, online groceries. Sebab kat sini dia ada bagi tahu kan, boleh buat tempahan, pembelian dan pembayaran dilakukan secara dalam talian. Faham tak ke keliru dengan e-pemasaran tadi? Faham ke tak? Faham cikgu, faham. Faham. Tak keliru kan antara e-pemasaran dengan e-dagangan ni? Kalau keliru cikgu boleh explain lagi. Okey, seterusnya ialah e-government. E-government ni seperti yang kita tahu berkait dengan kerajaan.
pihak perniagaan menggunakan secara dalam talian online untuk sebarang urusan perniagaan yang melibatkan pihak kerajaan seperti kementerian dan jabatan kerajaan. Okey. Urusan pihak kerajaan, pihak perniagaan dengan pihak kerajaan akan menjadi lebih cepat, menjimatkan kos dan juga telus. Ianya menjadi lebih cepat lah, kiranya tak payahlah kita nak pergi dekat kuanter tu semata-mata kita nak bayar saman ataupun kita nak bayar cukai. Ianya menjimatkan kos, kiranya kita tak payahlah nak keluar, nak start kereta, nak menghabiskan minyak kereta dan juga ianya secara telus. Kiranya dia dah bagi tahu dah jumlah wang yang betul-betul kita kena bayar. Okay, ini adalah contoh e-filing. E-filing ni hasil kita nak bayar cukai dan juga setiap majlis pembandaran ada masing-masing punya e-government untuk bayar saman, bayar cukai dan sebagainya. Seterusnya ialah e-banking. E-banking ni adalah merupakan sesuatu sistem urusan perniagaan yang melibatkan perbankan dengan menggunakan urusan dalam talian dengan pihak bank. Kiranya kalau kita nak berurusan dengan pihak bank, kita boleh guna sistem dalam talian sahaja. Okay. Faedah yang kita perolehi ialah urusan perbankan menjadi lebih cepat, menjimatkan kos. Macam cikgu cakap tadi lah, kita tak payah nak pergi bank, nak beratur panjang-panjang semata-mata nak masukkan duit atau dan sebagainya. Okay, seperti kita dapat membayar bil, membuat pelaburan, menyebab baki akaun dan urusan keluar masuk duit. Okay. Ini adalah contoh-contoh e-banking yang sekarang ni ada. Setiap bank adalah mereka punya laman web untuk kita masukkan duit, keluarkan duit, hal-hal pelaburan dan sebagainya. Okey, seterusnya ialah penggunaan laman sosial. Pihak perniagaan boleh membuat perkongsian urusan perniagaan dengan pelanggan melalui laman sosial. Manfaat yang diperolehi dengan menggunakan kemudahan laman sosial. Seperti yang awak tahu sekarang ni, laman sosial ni memang menjadi tempat orang-orang berniaga. Ianya dapat mengiklankan barang atau perkhidmatan, meluaskan rangkaian rakan perniagaan, mencari pelanggan baru dan mengekalkan pelanggan sedia ada. Okay, apa contoh-contoh laman sosial yang awak semua tahu sekarang ni yang famous ataupun terkenal? Instagram, Facebook macam tu. Instagram, Facebook. Yang sekarang ni yang paling famous. TikTok. Okay, betul. E-wallet. Sekarang ni TikTok paling famous kalau orang nak berniaga. Mereka guna video, diorang buat video tu, jadikan video tu lebih menarik. Kadang-kadang benda tu tak kait pun dengan perniagaan tapi dia bagi tips ke ataupun dia buat video kelakar. Tiba-tiba kita tahu kan dia jual produk tu sebenarnya. Memang unik lah sekarang ni orang guna laman sosial untuk mengiklankan barang. Contohnya kat sini kan. Ni contoh-contoh laman sosial. Kalau yang ni pula contoh-contoh contoh Instagram. Account dia jual baju dekat Instagram. Kalau yang kat Facebook dia buat page dia jual kain. Kalau yang dekat TikTok ni pula dia jual barang perhiasan dekat TikTok. Okay. Seterusnya penggunaan email. Penggunaan email ni dalam perniagaan boleh menggunakan mail elektronik untuk berurusan dengan perniagaan-perniagaan lain dan pelanggan dalam pasaran. Melalui kemudahan email pada masa ini, pihak perniagaan boleh menyampaikan maklumat perniagaan kepada pihak pelanggan dengan cepat dan menjimatkan kos perniagaan. Selalunya kalau email ni kalau kita langgan sesuatu, kalau macam kita jadi membership ke, kadang-kadang dia suruh tulis email kan, nanti dia ada hantar iklan dekat email ataupun maklumat. Okay, contohnya kat dalam ni
email percutian. Dia bagi tahulah ada promosi percutian. Kalau yang ni pula cikgu ada jadi membership kedai kopi. Zeus Coffee ni, lepas tu nanti dia hantar email ada promosi ke ataupun dia iklankan lah dia punya perniagaan dekat dalam email. Walaupun email sekarang ni tak adalah famous tapi kadang-kadang banyak juga masuk. Cikgu punya email banyak masuk Foodpanda, apa lagi. Kadang-kadang macam aplikasi yang kita langgan dekat dalam telefon macam Spotify, dia keluar email juga kadang-kadang. Macam itulah. Okay. Dah habis kan? Okay, siapa boleh bagi cikgu contoh perniagaan yang menggunakan dia guna atas talian. Boleh tak? Macam kan tadi apa? Shopee. Shopee. Okey betul. Shopee tu kategori apa? E-dagang. Betul. Shopee tu e-dagang lagi. Ke ada siapa-siapa yang buat perniagaan dekat dalam online? Bolehlah share, promote ke? Tak ada Ada cikgu, ada. Cubalah share macam mana kan awak buat perniagaan tu dalam bentuk apa? Penggunaan laman sosial ke? E-dagangan ke? Kalau e-pemasaran tu awak ada ke pasarkan produk guna iklan-iklan yang macam Facebook ads dengan Instagram ads tu kan selalunya kena bayar barulah pihak Facebook ataupun Instagram keluarkan iklan-iklan yang awak nak iklankan. Kalau yang macam ni lah. Betul tak? Siapa pernah buat yang ni Facebook ads dengan Instagram ads ni? Tak ada Tak pernah cikgu. Tak pernah. Yelah sebab dia kena bayar. Adalah harga-harga yang tertentu. Okay. Adakah siapa-siapa yang buat perniagaan? Share lah sikit. Parti dah biar cikgu. Jual apa? Macam-macam je. Macam-macam. Oh, dekat mana? Dekat Instagram. Dekat dia ada IG shop. Okay. Faham. Okay, cikgu rasa kalau awak, kawan awak pun dah ada ni kan, perniagaan dalam talian. Jadi awak semua mestilah dekat dan tahu macam mana aplikasi yang digunakan dalam perniagaan dalam talian. Okay, jadi kesimpulannya, teknologi maklumat ni dapat memberi peluang kepada perniagaan dalam mengembangkan perniagaan mereka. Sebab kita zaman sekarang ni dah memang moden kan. Semua ada peranti elektronik. Ada telefon, ada laptop, ada PC dan sebagainya. Okay, selain itu ianya juga dapat menjimatkan kos dan juga masa dan memudahkan pengurusan sesebuah perniagaan di setiap bahagian fungsian. Setiap bahagian fungsian ni pun ada peranan masing-masing dalam menggunakan teknologi maklumat. Okay. Siapa yang boleh buat rumusan lagi? Apa yang awak belajar hari ni? Tak ada siapa. Okay. Kalau tak ada siapa nak Dalam bagi. aplikasi teknologi maklumat ni ada banyak jenis. Betul, ada banyak jenis. Ada berapa? Ada 6 kan tadi? Okay, cikgu nak seorang-seoranglah senaraikan semua. Saya. Okay, awak senaraikan. E-pemasaran, e-dagang, e-government, e-banking, penggunaan laman sosial, penggunaan email. Okay, bagus. Anis kan? Ya. Okay. So kalau semua dah faham, kita buat quizzes. Tapi kita buat quiz ni sama-sama lah sebab takut nanti ada yang tak masuk kan. Kita bincang sama-sama je.
Okey, yang pertama, penggunaan ICT merupakan salah satu proses dan menggunakan perantaraan teknologi. Yang manakah antara berikut yang salah? Yang mana satu? Boleh buka buku teks, buku surat yang sebelumnya. Sebab ini 4.4, penggunaan teknologi maklumat. Pengambilan cikgu. Okey, jawapan dia pengambilan. Jadi penggunaan ICT ni merupakan salah satu proses penyebaran, pengaliran, pemprosesan menggunakan perantaraan teknologi. Okey, seterusnya. Salah satu tujuan penggunaan teknologi maklumat ialah membantu memudahkan sistem operasi. Memudahkan operasi yang dimaksudkan ialah apa? Membuat keputusan dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku. Okey, betul. Membuat keputusan dan sesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku. Okay, seterusnya, manakah antara berikut bukan tujuan penggunaan teknologi maklumat? Memperluaskan skop perniagaan, memudahkan aktiviti kewangan dan perakaunan, peroleh maklumat dengan mudah dan cepat, Maksimumkan keuntungan. memaksimumkan keuntungan. Keuntungan. Okay, bagus. Seterusnya, pemasaran bermaksud satu kaedah yang digunakan oleh perniagaan untuk memasarkan produk keluaran secara dalam talian, memastikan proses pengeluaran dipantau, menggunakan atas talian. Jawapan apa? Satu kaedah yang digunakan oleh Okey, bagus. Satu kaedah yang digunakan oleh perniagaan untuk memasarkan produk keluaran secara dalam talian. Okey, yang mana bukan aplikasi teknologi maklumat dalam perniagaan? Pos Malaysia. Pos Malaysia. Okey, betul. Pos Malaysia. Pos Malaysia ni ialah satu, dia dalam kategori e-dagang. Okey, seterusnya. Manakah bukan manfaat menggunakan kemudahan laman sosial? Dapat mengiklankan barang, cari pelanggan baru, luaskan rangkaian rakan perniagaan, memaksimumkan keuntungan. Memaksimumkan keuntungan. Okey, betul. Memaksimumkan keuntungan. Seterusnya, apakah kelebihan yang dinikmati oleh perniagaan daripada alat tersebut? Operasi perniagaan menjadi lebih efisien, membolehkan perancangan kewangan dilaksanakan, pekerja dapat melaksanakan tugas dengan teratur, membolehkan sesebuah perniagaan Cikgu, bersama. soalan dia tak nampak. Okey, apakah kelebihan yang dinikmati oleh perniagaan daripada alat-alat tersebut? Kelebihan alat-alat yang dalam gambar ni. Jawab je, salah pun tak apa. Kita belajar sama-sama. Operasi perniagaan menjadi lebih efisien. Okey, betul. Operasi perniagaan menjadi lebih efisien. Seterusnya, apakah kaedah tersebut? Mengiklankan barang dan perkhidmatan, meluaskan rangkaian rakan perniagaan. pasaran, pemasaran. Penggunaan laman sosial. Penggunaan laman sosial. Pemasaran tu mengiklankan sahaja dan dia tidak dapat meluaskan rangkaian rakan perniagaan. Okey. Nombor 9. Mengapakah teknologi maklumat penting dalam sesebuah perniagaan? Dapat meluaskan pasaran, dapat memastikan kualiti barang sentiasa bermutu, dapat meluaskan pasaran. Okey, betul. Dapat meluaskan pasaran. Okey, penyataan manakah yang betul mengenai e-dagang? Suatu kaedah yang digunakan oleh perniagaan untuk memasarkan keluaran secara dalam talian. Sistem panjang, okey. Satu sistem urusan perniagaan. Yang ni, okey. Okey, betul. Satu sistem urusan perniagaan berkaitan dengan tempahan, pembelian dan pembayaran secara dalam talian. Kalau yang ni pula apa? Satu kaedah yang digunakan oleh perniagaan untuk memasarkan keluaran secara dalam talian.
Kalau ingat keyword dia, kat sini ada memasarkan. Jadinya pemasaran. Ya. Satu sistem urusan perniagaan yang menggunakan urusan dalam talian dengan pihak bank. E-banking. 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 Satu kaedah yang menggunakan mail elektronik. Apa? Email. Okey, bagus. Dan yang terakhir, alamak nampak kat jawapan. Okey, tak nampak kan? Okey, apakah kaedah yang boleh digunakan agar pelanggan mudah untuk membuat tempahan dengan cepat? Ni, Puan Azura ni pemilik Azura Trading ingin memasarkan produk kesihatan yang dihasilkan secara dalam talian untuk memudahkan urusan perniagaan. Membuat tempahan dengan cepat. Tu keyword dia. E-pemasaran. E-pemasaran. Okey, betul. Wow, nampaknya awak semua bagus faham dengan apa yang kita belajar hari ni. Jadi, kejap. Okay, jadi nanti cikgu ada bagi link dekat Google Form. Memang awak setiap habis kelas setiap hari kena isilah exit ticket ni sebagai refleksi apa yang awak dah belajar hari ni. Okay, terakhir. Okay, terima kasih sebab join kelas cikgu hari ni dan mendengar semua topik-topik yang awak kena belajar, iaitu 4.4 penggunaan teknologi maklumat. Okay, ada apa-apa soalan yang masih bermain di fikiran anda? Ada tak soalan? Tak ada cikgu. Tak ada cikgu. Okay, kalau tak Tak ada. tak ada. Okay, kalau tak ada soalan nanti cikgu bagi latihan dekat grup Telegram lah macam biasa. Siapa yang hantar latihan tu cikgu tak kisah pun nak hantar bila. Kiranya kalau nak hantar hari ni lagi bagus, tapi hujung minggu ni hantarlah hari Ahad macam tu ke dah. Boleh hantar lagi. Cikgu semak. Okay, itu sahaja kelas kita hari ni. Terima kasih. Cikgu. Bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Bye. Bye-bye. Bye cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Bye. Sama.